Okey, kita sambung semula. Baik, tadi kita telah dikenalkan dengan tajuk daya, tolakan, tarikan dan beberapa aktiviti yang melibatkan daya tarikan, tolakan, tarikan dan tolakan. Pada kali ini cikgu akan mengajar kamu tentang wujudnya kesan daya. Macam mana kita nak rasa kesan daya. Pasal daya kita tak nampak. Jadi sebenarnya daya kita tak nampak tapi kita boleh rasa kesan dia. Okey, jadi kamu boleh buka muka surat 96. Sebelum tu cikgu nak tunjuk secara simple macam mana kita dapat merasa kesan daya tarikan dan tolakan. Jadi Mikael sini. Mikael sini. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk macam manakah kesan daya tarikan. Okey. Jadi Mikael pegang tangan bawah. Pegang tangan bawah. Okey, Mikael tarik. Tarik sekuat hati. Okey, bila kita buat lakukan aktiviti ini, kita akan rasa tarikan, kesan daya tarikan pada lengan kita kiri dan kanan. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk daya tolakan pula. Macam mana kita nak merasa kesan daya tolakan. Okey, Mikael letak tangan sini. Okey, tolak bapa. Sekuat hati. Okey, sudah. Okey. Okey, terima kasih Mikael. Jadi bila kita menolak, kita akan rasa daya tekanan pada bahagian yang kita letak. Contohnya kalau di sini, bahagian sini kita akan rasa tekanan. Kalau kita letakkan bahu, bahagian bahu kita akan merasa tekanan. Itu adalah kesan daya yang boleh kita rasa kewujudannya. Jadi kalau dalam muka surat 96, dia menunjukkan bahawa macam mana kita nak merasa kesan daya. Okey, jadi belon itu diletakkan di dalam air dan kita tolak belon itu. Bila kita tolak belon itu, secara automatik kita akan rasa daya tolakan daripada belon itu kepada kita. Okey, sama aktiviti tadi yang cikgu minta anak cikgu menolak badan cikgu. Okey. Begitu juga dengan aktiviti yang melihat kesan daya tarikan, iaitu meregang spring. Bila kita tarik spring, kita akan rasa seolah-olah spring itu menarik kita kembali. Akan wujudnya satu daya tarikan. Jadi aktiviti cikgu minta anak cikgu tarik lengan cikgu. Jadi kita akan rasa daya tarikan pada bahagian lengan yang ditarik oleh rakan kita. Itu wujudnya daya, kesan daya. Nak bagaimana kita merasa kesan daya. Okey. Sekarang cuba buka muka surat 97. Okey. Baik. Kita belajar tajuk daya. Okey. Kita di sini poin dia, daya tidak dapat dilihat. Okey, daya tidak dapat dilihat, poin dia. Okey, tetapi daya dapat dilihat. Baik, ayat ni betul ke tak? Betul, daya dapat dilihat kesannya. Okey, maksudnya kesannya dapat dilihat. Jadi kalau kita gabungkan di sini, daya tidak dapat dilihat tetapi kesannya dapat dilihat. Jadi hari ini kita akan belajar kesan daya yang kita boleh nampak, yang boleh kita lihat apabila wujudnya aktiviti daya tarikan ataupun daya tolakan. Bila ada daya tarikan ataupun daya tolakan, kita akan melihat kesan yang wujud akibat penggunaan dua daya tersebut. Okey, kita lihat muka surat 97. Pertama dia kata daya boleh mengubah bentuk objek. Jadi sebelum tu cuba tengok penggunaan botol sebelum ditekan dengan selepas ditekan. Bila kita tekan botol plastik tersebut, botol tersebut jadi kemik. Jadi kemik tu menunjukkan bahawa pertama, daya boleh merubah bentuk objek. Contoh kita lihat, sering kali kita lihat kemalangan yang ditunjukkan dalam media. Bila aksiden kemalangan yang melibatkan kenderaan tu, apa berlaku pada kenderaan tu? Kenderaan tu remuk. Itu menunjukkan bahawa hentaman aksiden tu sangat kuat, sama ada daripada daya tolakan ataupun tarikan, menyebabkan perubahan bentuk kenderaan tersebut. Okey, ada sampai remuk. Hari ini semalam tentang kemalangan LRT. Depan LRT tu habis. Remuk. Kenapa? Kerana hentaman daya. Daya apa? Daya tolakan daripada dua LRT yang bertembung. Ini tolak, ini tolak. Bila terkena, maka wujudnya aksiden tu menyebabkan perubahan bentuk kepada
ke LRT tersebut. Okey. Yang kedua, daya mengubah arah pergerakan objek ditunjukkan dalam permainan badminton. Bila permainan badminton, okey, kita dapati bahawa mula-mula shuttle tu bergerak situ. Bila kita pukul, dia akan berubah arah gerakan. Okey, jadi daya boleh merubah arah gerakan. Okey. Daya boleh mengubah arah gerakan. Contohnya dalam satu permainan bola, bila rakan kamu beri bola pada kamu, kamu akan pastikan bola itu nak diberi pada siapa? Rakan kamu yang lain, ataupun kamu nak jaringkan bola. Jadi kamu tentukan di manakah kedudukan yang kamu nak pas bola tersebut. Jadi bila kamu sepak bola tersebut, apa berlaku pada bola tersebut? Bola itu akan berubah arah gerakan. Okey, jadi daya boleh mengubah arah gerakan. Jadi kita lihat yang ketiga pula. Yang kita lihat yang ketiga. Okey. Cuba lihat dalam buku teks. Daya memberhentikan objek yang bergerak. Diberi situ dalam permainan softball. Okey, bola tu bergerak di udara, kemudian bola itu telah ditangkap oleh seseorang untuk menangkap bola tu, jadi mewujudkan satu keadaan pegun pada bola tersebut. Jadi bola itu akan berhenti. Jadi di sini daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Kamu naik basikal, okey, bila sampai ke destinasi kamu nak berhenti, kamu akan menggunakan brake. Bila kamu menggunakan brake, pad brake tu akan pada depan tayar basikal tu, dia akan bergerak menekan tayar tu dan mewujudkan daya tolakan. Okey, jadi daya tolakan tersebut menyebabkan objek tersebut objek tersebut berhenti. Jadi penggunaan daya tolakan tersebut menyebabkan objek tersebut berhenti. Okey. Baik, itu adalah daya boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Okey, boleh kita di sini kita dah lihat 3 kesan daya. Okey, kita sambung lagi kesan daya. Okey, seterusnya daya menggerakkan objek yang pegun. Okey, kita sambung sini. 1, 2, 3, sekarang yang keempat. Yang keempat. Okey, daya menggerakkan objek pegun. Daya menggerakkan objek pegun. Okey, daya menggerakkan objek pegun. Jadi ingat tak apa maksud pegun yang cikgu sebutkan pada awal video tadi? Okey, pegun bermaksud objek yang tidak bergerak. Bagaimanakah kita nak menggerakkan objek tersebut? Okey, contoh diberikan dalam buku teks, kita menolak kereta mainan. Kereta mainan tu dia tak bergerak, tapi disebabkan oleh daya tolakan kita, maka kereta mainan itu bergerak. Okey, jadi contoh yang lain cikgu boleh bagi paling senang ialah bola sepak tadi lah. Bola sepak tadi, kamu main bola sepak, kamu dalam keadaan dapat sepakan penalti, jadi kamu ambil bola, kamu letak di hadapan gawang gol. Jadi bola itu dalam keadaan pegun. Jadi bila kamu mulakan sepakan, bola tersebut akan bergerak ke hadapan. Kenapa dia bergerak? Kerana kita kenakan daya tolakan. Okey, jadi boleh faham Okey, jadi kesan daya yang keempat ialah daya menggerakkan objek yang pegun. Okey. Baik, daya mengubah kelajuan objek. Okey, di situ ada 3 di situ, daya mengubah kelajuan objek. Okey, jadi macam mana daya itu boleh mengubah kelajuan objek? Jadi kita lihat di sini sebagai contoh. Okey, yang kelima daya mengubah kelajuan objek.
Okey, bila sebut kelajuan, kita boleh kita boleh jadikan objek itu bergerak laju. Maksudnya objek itu daripada perlahan boleh bergerak laju. Contohnya kamu menaiki basikal, dengan pertambahan daya tolakkan kamu pada pedal basikal, kamu kayuh laju-laju, maka basikal itu akan bergerak lebih laju. Ataupun daya boleh mengubah kelaju objek, kamu boleh menjadikan objek itu bergerak perlahan. Sebagai contoh, kamu menaiki basikal. Bila kamu menaiki basikal, kamu nampak kawasan tersebut, contohnya jalan yang tak rata, jadi kamu mengambil keputusan untuk memperlahankan basikal. Jadi kamu menggunakan penggunaan brake. Penggunaan brake tu menyebabkan basikal tu daripada laju jadi semakin perlahan. Jadi kamu rasa kamu lebih selamat. Jadi di situ wujudnya kesan daya, iaitu daya boleh mengubah kelajuan objek daripada bergerak laju kepada bergerak perlahan. So kita di sini kita dapati ada beberapa kesan daya. Pertama, daya boleh mengubah bentuk objek. Yang kedua, daya boleh mengubah arah gerakan. Yang ketiga, daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Yang keempat, daya menggerakkan objek yang tergun. Dan yang kelima, daya boleh mengubahkan kelajuan objek, sama ada objek itu bergerak laju ataupun bergerak perlahan. Okey, jadi itu sahaja tajuk berkenaan kesan daya. Jadi cikgu akan susuli dengan beberapa sesi latihan yang cikgu akan berikan dalam WhatsApp nanti. Okey, jadi untuk perjumpaan kita sesi Google Meet akan datang, kita akan berbincang lagi tentang tajuk ini. Jadi cikgu nak kamu tanya soalan pada cikgu jika ada mana-mana sesi pengajaran cikgu yang kamu masih tak faham. Jadi ini saja untuk pengajaran sesi video cikgu pada hari ini, dan tolong tonton kedua-duanya video ni dan pastikan kamu susuli dengan latihan yang cikgu berikan. Okey, jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa akan datang nanti. Jaga diri. Okey, pastikan kamu dalam penjarakan dan pastikan seloknya kamu berada di rumah pada waktu yang situasi ini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.